أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وعلى آله الأطهار وأصحاب الأخيار وسلم تسليما كثيرا اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada malam ini saya akan terangkan sebahagian daripada maksud ayat yang telah saya bacakan tadi, iaitu ayat 56 di surah Az-Zariyat. Ayat ini memang selalu kita dengar dan pada umumnya kita sendiri pun sudah mengetahui maknanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak jadikan jin dan manusia kecuali semata-mata supaya jin dan manusia itu menyembah aku, menjadi hamba-Ku. Jadi pada malam ini tuan-tuan, saya nak ajak tuan-tuan untuk cek diri masing-masing, benarkah kita ini sudah menjadi hamba Allah? Dan kehambaan kita itu macam mana? Adakah menjadi hamba Allah yang terbaik atau sebaliknya? Setiap orang yang beriman adalah hamba Allah. Karena Allah berfirman di dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah Tuhan yang menjadi pelindung, pengurus hidup orang-orang yang beriman, sentiasa mengeluarkan mereka daripada berbagai kegelapan, kesesatan kepada cahaya hidayatnya. Orang-orang yang bukan Islam bukan hamba Allah, walaupun mereka makhluk Allah. Sebab ayat itu disambung oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina kafaru awliya'umut taghut. Adapun orang-orang yang kafir itu Tuhan mereka ialah taghut, iaitu sembahan-sembahan, pujaan-pujaan mereka yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dapat tahu setiap manusia yang beriman adalah hamba Allah. Cuma kita tentulah ingin tahu taraf kehambaan kita ni macam mana. Nabi-nabi dan rasul-rasul adalah hamba Allah yang paling sempurna. Disebut oleh Allah di dalam Quran antara lain ketika memuji Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, Bismillahirrahmanirrahim, ni'mal abdu innahu awab. Sulaiman alaihissalam itu adalah sebaik-baik hamba-Ku, innahu awab. Jadi Sulaiman alaihissalam itu abdun awabun. Title awabun itu hanya untuk para nabi dan para rasul. Karena para nabi dan rasul maksum, tidak melakukan dosa. Tapi bagaimanapun mereka tetap taat kepada Allah. Itulah yang disebut innahu awab.
Jadi selain Nabi dan Rasul tidak akan tak akan dapat mencapai taraf abdun awabun. Umat Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul seperti kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kehambaannya ada 3 kategori, 3 peringkat. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi hamba yang bertaraf rendah sekali ialah abdun saja, atau disebut Abdullah, hamba Allah. Yang keduanya yang lebih baik ialah abdun taibun, hamba yang bertaubat. Seperti yang Rasulullah sebut, at-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat daripada dosa seperti dia tidak berdosa, bersih daripada dosa. Yang tadi abdun tadi tidak ada title taib, abdun atau Abdullah saja, hamba Allah. Kemudian yang terbaik di kalangan umat Nabi Muhammad ialah abdun munibun. Jadi abdun di bawah sekali, abdun taibun di atasnya, dan yang teratas ialah abdun munibun. Bagaimana kita boleh memahami ketiga-tiga tingkat hamba Allah ini? Adapun abdun, hamba saja atau hamba Allah saja, boleh kita lihat atau kita cek dari sudut mereka menyempurnakan titah perintah Allah. Kalau mereka menyempurnakan titah perintah Allah, asal buat, puasa asal buat, sembahyang asal buat, apa saja yang diwajibkan, yang diperlukan asal buat, ini adalah abdun. Tak ada title apa-apa, hamba Allah. Kerana dia buat apa yang Allah suruh, tapi dia tak kira orang solat dia solat, orang puasa dia puasa. Bukan tak ada ilmu, ada. Menurut Ibn Khaldun, orang seperti ini melakukan apa yang disuruh, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dengan tujuan bertakwa kepada Allah. Tapi ketakwaannya itu tidak sempurna. Dengan kata lain, asal buat, mudah-mudahan Allah masukkan ke surga lepas daripada siksa neraka. Kebanyakan mereka di akhirat nanti, bila ditimbang amalannya, dosanya lebih banyak. Mereka ini akan dimasukkan ke dalam neraka. Digelarkan dengan gelaran al-mujrimin. Digelarkan dengan gelaran apa dia? Al-mujrimin. Allah SWT berfirman dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Kullu nafsin bima kasabat rahina.
illa ashabul yamin fi jannatin yatasaalun anil mujrimin. Anil mujrimin. Mujrimin inilah orang-orang yang beriman, jadi hamba Allah. Bila mereka beribadat asal buat, mudah-mudahan masuk surga, tak masuk neraka. Kebanyakan mereka dosanya lebih berat berbanding dengan kebaikannya. Mereka digolongkan dalam golongan mujrimin dan dimasukkan ke neraka. Mereka ini bila dapat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setengahnya dilepaskan daripada siksa neraka, dimasukkan ke dalam surga. Terutamanya mereka yang memuliakan Nabi dengan memanjatkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah dapat syafaat. Dan Nabi kita Muhammad SAW pun sudah menyangka bahawa umatnya ramai yang akan menjadi golongan mujrimin. Sebab itu Rasulullah bersabda, "U'titu as-syafa'ata fa adkhartuha li ummati." Aku dikurniakan oleh Allah syafaat. Ini syafaatul kubra. Fa adkhartuha li ummati, aku simpan untuk umatku di akhirat nanti. Kata setengah ulama, kalau Nabi Muhammad gunakan syafaatul kubra ni di dunia ini, umat Nabi Muhammad sentiasa berkedudukan di atas, mengalahkan semua golongan manusia. Tapi oleh kerana Nabi Muhammad tidak gunakan syafaat ini, tapi disimpan untuk menyelamatkan umatnya di akhirat nanti. Kerana akhirat itu lebih baik, lebih penting berbanding dengan dunia. Kemudian yang kedua tadi tuan-tuan, abdun taibun. Taibun itu daripada taba yatubu taubatun. Taibun, orang yang bertaubat. Jadi abdun taibun. Ini hamba ini, golongan ini lebih baik. Sebab Rasulullah bersabda, at-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa, maka seperti orang yang tak berdosa. Kerana itulah maka dosa-dosanya diampunkan oleh Allah. Dengan itu, dengan sendirinya munasabahlah di akhirat nanti, kalau golongan ini kebaikannya lebih banyak berbanding dengan dosanya. Mereka inilah yang disebut dalam surah Waqiah, fa ashabul maimanah ma ashabul maimanah, golongan ashabul maimanah. Jadi tuan-tuan bolehlah cek sama ada yang pertama tadi atau yang kedua. Sebab itulah kita perlu banyakkan bertaubat kepada Allah siang dan malam. Kalau kita banyakkan taubat, kita menjadi abdun taibun. Mana tahu ada dosa-dosa yang kita lakukan, kita tak sedar. Memang ramai manusia di akhirat nanti tak sedar melakukan dosa-dosa. Terutamanya dosa kerana hutang.
Dosa kerana apa? Hutang. Hutang ni tuan-tuan memang susah lah. Ya. Saya beritahu dosa kerana fitnah. Kita buat fitnah kan mudah ya. Paling mudah buat fitnah. Jadi sebab itulah kita kena banyakkan taubat. Kita jadi abdun taibun jadilah. Mudah-mudahan Allah masukkan dalam golongan ashabul maimanah. Kemudian hamba yang terbaik ialah abdun munibun. Abdun munibun. Kalimah munibun berasal daripada anaba yunibu inabatun. Yang tadi taba yatubu taubatun. Yang ini anaba yunibu inabatun. Jadi yang tadi taubat, yang ini inabah. Tentu berbeza Tapi kedua-duanya taubat. Kedua-duanya taubat. Cuma inabah taubat yang lebih baik, yang benar-benar membersihkan dosa zahir dan batin sehingga orang tersebut menjadi bersih sebersih-bersihnya, hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Golongan inilah yang disebut dalam surah Waqiah, as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Golongan muqarrabun, orang-orang yang hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seterusnya tuan-tuan, cuba kita telitikan apakah ciri-ciri golongan yang ketiga yang teratas kali ini, yaitu abdun munibun. Tuan-tuan mungkin pernah mendengar, menemui kalimah munib. Kerana ada orang kita menamakan anak cucu dengan munib. Saya pun ada kawan nama Muhammad Munib. Tapi masa dulu saya tak tahu apa munib ini. Masa kecil-kecil rupanya munib ini adalah satu title hamba Allah yang terbaik di bawah nabi-nabi dan rasul-rasul. Di dalam ayat 27 dan 28 surah Ar-Ra'd, Allah ada sebutkan tentang abdun munibun ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innallaha yudhillu man yasha' wa yahdi ilaihi man anab. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ya Muhammad, engkau bagi tahulah, bagi kepahamanlah kepada umatmu, sesungguhnya Allah sentiasa menyesatkan orang-orang yang mau disesatkan. Maknanya siapa yang dah sesat tu memang Allah sesatkan dah, takdirkan sesat. Tapi bila pandang sebab-sebab, ada sebab-sebab. Wa yahdi ilahi man anab, dan Allah sentiasa memberi hidayat kepada orang-orang mukmin yang anaba ilahi. Ini keistimewaan abdun munibun. Sangat istimewa kerana sentiasa dapat hidayat Allah. Kita minta hidayat ketika kita membaca Fatihah dalam solat ke di luar solat tak kira, kita baca doa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Kita minta setiap kali kita baca Fatihah, kita memohon kepada Allah supaya Allah bagi hidayat kita. Allah jawab dalam ujung ayat 27 surah Ar-Ra'd. Wa yahdi ilaihi man anab, wahai para hamba-Ku, Allah Tuhan kamu sentiasa memberi hidayat kepada orang-orang mukmin yang anaba ilaihi. Kalau takat taubat saja belum cukuplah. Karena itu dengan sendirinya tuan-tuan, kita ingin tahu juga taubat yang macam mana yang diiktiraf oleh Allah sebagai anaba ilahi. Orang yang anaba ilahi atau abdun munibun ni, kita boleh dapat cirinya disebut oleh Allah pada ayat yang sesudahnya, ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Mereka itu ialah orang-orang yang beriman, beramal soleh, hati mutmainah dengan zikrullah. Ada 3 ciri. Pertama, beriman. Kedua, beramal soleh. Ketiga, wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Hati mereka mutmainah dengan zikrullah. 3 syarat ni, 3 ciri ni rata-rata kita, yang pertama, kedua kita ada. Tapi yang ketiga ni susah. Hati kita mesti mutmainah dengan zikrullah. Sepatutnya bila Allah dah bagi tahu macam ni, kita usahakan dah. Kita usahakan. Tapi malam ni saya tak sempatlah agaknya untuk menerangkan zikir yang macam mana bila kita amalkan hati kita ini mutmainah. InsyaAllah kalau saya ingat pada kuliah yang akan datang saya akan terangkan. Jadi 3 syarat ada 3 ciri orang yang anaba ilallah. Pertama, beriman. Kedua, beramal soleh. Ketiganya, hati mutmainah dengan zikrullah. Dan taubatnya itu sampai ke tingkat inabah. Akhirnya dapatlah kita simpulkan ada 4 ciri. Pertama, taubat orang mukmin tersebut sampai ke tingkat inabah. Kedua, beriman. Ketiga, beramal soleh. Keempatnya, berzikir sehingga hati mutmainah. Taubat, tuan-tuan, yang boleh mencapai taraf inabah ialah taubat yang terpimpin. Bila saya sebut taubat terpimpin, kebanyakan kita bertaubat tak terpimpin. Taubat gaya sendiri. Ya, bila buat dosa, kita taubat sendiri-sendiri. Ya. Untuk menguatkan keazaman taubat, pergi umrah. Bagus juga, bukan tak bagus ya. Kenapa pergi umrah tu dah satu kesungguhan ya. Di sana mungkin menangis-nangis ya. Di depan Kaabah. Ya. Di kawasan Raudah, bagus ya. Tapi sayangnya taubatnya tidak ada yang memimpin. Inabah itu boleh dicapai bila taubat seseorang itu dipimpin. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Lau annahum idzalamu anfusahum ja'uka wa yastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Sekiranya orang-orang
yang melakukan dosa, menzalimi diri sendiri itu datang menemui engkau ya Muhammad. Ya, maknanya sahabat-sahabat Nabi yang telah melakukan dosa, ya, bila ingin bertaubat menemui Rasulullah. Untuk apa? Untuk mengadu hal, cerita terang-terang, ya Rasulullah, aku telah buat ini, buat ini, buat ini. Aku menyesal ya Rasulullah, aku nak taubat kepada Allah ya Rasulullah. Kau tolonglah doakan. Ya, cakaplah sepuas-puasnya. Tentulah Rasulullah nanti minta keampunan kepada Allah bagi sahabat tersebut. Apa kebaikannya? Di hujung ayat ini Allah sebutkan, la wajadullaha tawwabar rahima. Pertama, mudah diampunkan oleh Allah. Yang kedua, Allah limpahkan rahmatnya yang sebaik-baiknya. Jadi kalau kita bertobat gaya sendiri, ya, banyakkan taubat, sembahyang taubat, ya, banyakkan istighfar, banyakkan sedekah, boleh juga. Tapi karena tidak terpimpin, maka taubat kita ni sukar mencapai tahap inabah. Kenapa begitu? Kerana bila kita bertaubat dipimpin seperti taubat para sahabat dipimpin oleh Rasulullah SAW, bukan saja taubat kita mudah diterima, mudah dikurniakan oleh Allah rahmat, tapi hakikatnya tuan-tuan, mudah dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Kalau sekarang Nabi tak ada, pewaris-pewaris Nabi, al-ulama warathul anbiya, orang-orang alim yang memimpin taubat kita itu ada dinamakan barakah. Al-barakah. Barakah ini asalnya syafaat. Apa itu barakah? Barakah ada 3 ciri. Pertama, kebaikan yang didatangkan oleh Allah. Kedua, kebaikan itu kekal. Ketiga, bertambah-tambah. Ya, kebaikan didatangkan oleh Allah semakin bertambah-tambah banyak, tidak berkurang dan kekal hingga ke hari akhirat. Sebab itulah di dalam Islam, ya, kita digalakkan supaya selalu minta syafaat Nabi. Dalam menerusi amalan apa? Tawassul. Tawassul. Tawassul ni asal-asalnya tuan-tuan, asal-asalnya ialah tasyafu'. Asal-asalnya tasyafu'. Makna tasyafu' minta syafaat Nabi Muhammad. Usaha mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Tapi kemudian bila berlalu zaman Islam ni semakin lama, istilah tasyafu' itu sudah digunakan dengan istilah lain, berbagai istilah digunakan, termasuklah tawassul. Tawassul itu juga maknanya minta syafaat. Istighasah juga maknanya minta syafaat. Imdad juga maknanya minta syafaat. Semua sama. Maklumat ni kita boleh rujuk tuan-tuan dalam satu kitab yang ditulis oleh seorang ulama yang meninggal dunia tahun 745 Hijrah, Syekh Tajuddin Subki. Apa dia? Syekh Tajuddin Subki dalam kitabnya Sifa'us Saqam. Kitab ini dikarang oleh beliau
kerana memikirkan bahaya pemikiran Ibnu Taimiyah yang mengharamkan tawassul. Ibnu Taimiyah adalah dianggap oleh Syekh Tajuddin Subki seorang ulama yang mula-mula mengharamkan tawassul. Ya. Ibnu Taimiyah ni meninggal dunia 728. Syekh Tajuddin Subki meninggal dunia tahun 745. Memang sezaman. Syekh Tajuddin Subki ini dia memandang bahawa pemikiran Ibnu Taimiyah ini akan merosakkan agama. Bukan setakat merosakkan, melumpuhkan agama. Sebab itu kitab beliau itu diberi title Shifa'us Saqam, penyembuh bagi penyakit lumpuh agama. Siapa yang membaca buku ini, insya-Allah dapat keterangan yang jelas tentang tawassul, tentang syafaat. Ya. Kata Tajuddin Subki, tawassul, tasyafu', istighasah ini memang diamalkan oleh umat Islam sejak zaman Nabi. Selama 700 tahun tak ada siapa pun mengatakan haram. Tiba-tiba bila muncul Ibnu Taimiyah, beliaulah orang pertama mengharamkannya. Sejarah ni sangat baik tuan-tuan untuk tuan-tuan ingat ya. Selama 700 tahun sejak Nabi sampailah lahirnya Ibnu Taimiyah, beliaulah orang yang pertama mengharamkan amalan tawassul. Bukan saja haram tuan-tuan, tapi terkeluar daripada Islam. Ya. Dianggap apa? Memohon kepada yang lain daripada Allah. Sudah jadi syirik. Sebab itulah kita kena yakin kepada pandangan ulama ahli sunnah wal jamaah bahawa tawassul itu sangat penting. Jadi bila taubat kita ni dipimpin oleh seorang ulama, berarti kita mudah dapat syafaat Nabi yang dinamakan juga, istiakan juga dengan barakah. Barakah. Guru saya kata, ya, senang saja nak menghadapi siapa-siapa yang tak percaya dengan barakah. Ceritakan saja Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu anjing pun dapat barakahnya. Betul tak? Anjing pun dapat barakahnya. Kalau tuan-tuan nak cari anjing yang paling panjang umurnya, anjing Ashabul Kahfi. Situ saja sudah 309 tahun. Mana ada anjing umur macam itu? Itu kerana barakah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selain daripada dapat barakah, bila taubat kita ni dipimpin oleh seorang ulama, tentunya guru yang memimpin kita tu selalu kita terbayang. Ingat, bila kita nak buat dosa, ingat, pagi tadi baru jumpa guru, minggu lepas baru jumpa dia, baru berbual-bual, baru makan sama. Takkan nak buat dosa. Jadi ini dinamakan rabitah. Rabitah. Ya. Rabitah hati kita, fikiran kita, guru kita itu. Jadi sebab itulah orang yang bertobat yang dipimpin lebih baik daripada tobat yang tak dipimpin. Kalau dalam kitab-kitab tasawuf, tuan-tuan boleh temuilah macam-macam keterangan ni tentang pentingnya guru yang memimpin amalan tobat. Malahan bukan saja tobat, apa saja amalan pun, kalau dipimpin, ada pemimpin lebih baik daripada yang tak dipimpin. Jadi takat ini sajalah ya, kerana waktu azan dah nak sampai. Wallahu alam. Insya-Allah mudah-mudahan kita jadi abdun munibun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in.
اللهم اغفر لنا وارحمنا ولآبائنا لأمهاتنا لإخواننا لأخواتنا ولمعلمنا لمشائخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على شريعة الغراء البيضاء. اللهم اجعلنا مستقيما ولا تجعلنا سقيما على الحق. اللهم من علينا بتامة استقامة على شريعة الغراء البيضاء. اللهم تف علينا أكمل الفتوح واشرح صدورنا والشرور. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وعلى آله الأطهار وأسفل الأخيار وسلم تسليما كثيرا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.